الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا معهم وفيهم برحمتك ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Meneruskan ungkapan yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi, dua hal daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tentang akhlak dan juga hikmah. Hadis yang diungkapkan sebentar tadi mengingatkan kepada kita intipati daripada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam adalah membawa misi akhlakul karimah. Dengan akhlak ini dipuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam di dalam surat An-Nun, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada pada ketinggian dan keagungan akhlak. Siti Aisyah menceritakan tentang akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah beliau ditanya, bagaimana kamu hidup bersama dengan Rasulullah? Bagaimana akhlaknya Rasulullah? Katanya, kana khuluquhu al-Quran. Akhlak baginda itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah dan wahyu bertulis. Praktikal yang ada dalam Quran itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Quran yang bergerak itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat bertanya sekali lagi dengan Siti Aisyah, akhbirini bi'ajabi syai'in. Ceritakan kepada kami tentang hal yang sangat menakjubkan kamu tengok daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Soalan ini disampaikan kepada Siti Aisyah setelah wafatnya baginda Rasulullah. Hidup bersama dengan baginda Rasulullah lebih daripada 10 tahun. Maka dalam 10 tahun itu ditanya kepada beliau, Siti Aisyah, tentang hal yang paling menakjubkan. Katanya menjawab, dengan bahagian mana saya nak cerita tentang hal yang menakjubkan, karena semua perbuatan Nabi itu menakjubkan. Tak tahu nak mula daripada mana. Cuma yang paling menarik perhatian saya, kata Siti Aisyah, adalah satu malam ketika saya bersama dengan beliau dalam satu tempat pembaringan, dan di waktu malam yang biasanya seorang kekasih bersama dengan kekasihnya, beliau ingin bersama dengan yang Maha Pengasih Subhanahu wa Ta'ala. Mengatakan kepada aku, kata Siti Aisyah, ata'dhanili, boleh kamu izinkan saya untuk saya bangun malam dan bermunajat kepada Tuhan saya? Kata Siti Aisyah, wallahi saya ini senang dekat denganmu malam hari ini, tetapi saya dahulukan keinginanmu berbandingkan keinginanku. Kata Siti Aisyah, romantiknya hidup rumah tangga baginda Rasulullah dengan ketinggian persefahaman antara keduanya. Maka diceritakan oleh Siti Aisyah, Nabi itu bangkit pergi ke kirbah tempat simpanan air, beliau berwudu diperhati oleh Siti Aisyah. Lalu kemudian salat. Kata Siti Aisyah, tidaklah beliau itu salat pada malam itu kecuali beliau menangis pada setiap gerakan rukun salatnya. Saya dapati beliau menangis sehingga membasahi pahanya ketika duduk, air mata itu menitis sampai membasahi kain yang menutup paha baginda Rasulullah. Kemudian saya melihat beliau membaca sehingga tangisan itu membasahi janggutnya, dan saya melihat beliau membaca sehingga tangisan itu membasahi tempat sujudnya. Hadirin dan hadirat, apa agaknya yang difikirkan oleh Rasulullah sampai menangis begitu? Bukan satu dua titis air mata, bukan hanya membasahi satu dua pada kainnya, tapi sampai basah, hatta ibtalla hijruhu, sehingga membasah itu kain yang menutupi paha baginda Rasulullah, sehingga basah tempat sujudnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga basah janggutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah bermakna tidak tidur waktu itu, banyaknya titisan air mata membasahi wajah dan tempat sujud termasuk pakaian Rasulullah. Agaknya apa yang difikirkan oleh beliau pada waktu itu
sehingga tangisan itu begitu deras, air mata yang mengucur daripada mata beliau. Dosa apa yang ada pada beliau? Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah mengampunkan dosa beliau yang terdahulu dan juga dosa yang akan datang walaupun beliau tidak ada dosa. Sehingga dikumandangkan azan oleh Bilal, kemudian beliau keluar daripada biliknya untuk mengimamkan sholat subuh dalam keadaan kesan titisan air mata masih membasahi pipinya. Kata Bilal, "Ya Rasulullah, atabki?" Wahai Rasulullah, engkau baru menangis? Katanya, "Ya Bilal, wa kaifa la abki? Wa qad unzilat ilayya al-barihata ayat. Wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha." Wahai Bilal, bagaimana saya tidak menangis? Semalam Allah turunkan kepada saya ayat-ayat Al-Quran. Celaka orang yang baca kalau tidak bertafakkur tentang ayatnya. Ayat apakah itu? Akhir surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Sampai 10 ayat terakhir surat Ali Imran dibaca oleh baginda Rasulullah. Kata baginda Rasulullah, celaka orang yang membaca kalau tidak bertafakkur. Hadis yang diriwayatkan ini menceritakan tentang bagaimana akhlak beliau kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang perlu kita ambil pada kisah yang paling menakjubkan yang diceritakan oleh Siti Aisyah, sejauh mana kita berinteraksi dengan Allah pada bangun malam kita. Titisan air mata yang keluar daripada mata kita ini atas sebab dan motif apa sehingga kita dapat menitiskan air mata, dan betapa berharganya air mata ini bila dititiskan karena rindu kepada Allah, karena insaf, karena ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita berinteraksi dengan keluarga, di mana baginda Rasulullah meminta izin untuk bangun malam, karena itu malam adalah bahagian Nabi bersama dengan Siti Aisyah. Haknya ditunaikan, dan ketika ingin mengambil daripada hak tersebut minta izin daripada istrinya, walaupun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hikmah yang penting adalah bagaimana muamalah kita dengan Al-Quranul Karim sebagai kitab bukan sekedar untuk dibaca tetapi untuk bertafakkur. Ini akhlak Nabi kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak beliau kepada umatnya, kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala, baik itu manusia atau itu jin atau itu binatang ataupun kanak-kanak ataupun hamba sahaya. Sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang suami, sebagai seorang atuk, sebagai seorang sahabat, ada contoh pada pribadi Rasulullah yang menyimbolkan sifat tawadhu dan merendah diri dalam muamalahnya, baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa beliau melihat kekurangannya walaupun terlalu tinggi ibadahnya, sehingga beliau mengatakan kepada Allah, "Aku belum cukup sempurna dalam menyembah kepada Engkau." Demikian sabda beliau ketika mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun akhlaknya kepada makhluk-makhluk Allah menarik perhatian semua orang, sehingga terpikat dengan akhlak Nabi walaupun tidak beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam perjalanannya melihat seorang hamba sahaya wanita yang sedang menangis, dihampiri olehnya. Tidak dilihat sebagai hamba sahaya berkulit hitam, sebagai orang yang rendah sehingga tidak dipedulikan. Singgah, ditanya, ingin tahu kenapa, ini bagian rahmat yang ada pada beliau. Kenapa kamu menangis? Katanya, "Ya Rasulullah, saya disuruh oleh majikan saya untuk beli barang, tak sengaja duit yang diberikan hilang." Katanya, "Berapa duit itu?" Katanya, 2 dirham. Maka diambil daripada duit Nabi 2 dirham, diberikan kepada perempuan itu untuk belikan barang yang disuruh oleh majikannya. Kemudian dibelilah barang apa yang diperintahkan oleh majikan hamba sahaya tersebut. Nabi pun pergi menjalankan keperluannya. Kemudian ketika kembali melalui laluan yang sama, jumpa dengan perempuan yang sama sedang menangis di tempat yang sama. Perempuan tadi mungkin menyadari kalau Nabi tadi lalu sini dan pasti akan kembali dengan laluan yang sama, peluang untuk berjumpa sekali lagi dengan Nabi. Maka kata wanita itu, kata baginda Rasulullah,
bukankah aku sudah berikan kepada kamu duit untuk beli keperluan majikan kamu? Kata wanita itu mengatakan, ya Rasulullah, inilah barang yang kami sudah beli daripada uang yang kau beri kepada kami. Katanya, kenapa engkau menangis sekali lagi? Ya Rasulullah, saya disuruh oleh majikan saya sudah tadi. Saya risau balik ke rumah nanti dimarah karena saya balik lambat. Kata baginda Rasulullah, kamu mahu saya hantarkan ke rumah kamu supaya tidak dimarah oleh majikan kamu? Rahmat, tawadhu, merendah kepada seorang yang mungkin dipandang orang biasa, hamba sahaya, tapi tidak demikian penilaian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada orang yang di dalam hatinya ada la ilaha illallah. Itulah yang dipandang serius oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang termulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Kata perempuan itu mengatakan, awatafa'ulu dzalika ya Rasulullah, kamu bersedia ke untuk hantarkan saya? Tak percaya perempuan itu akan dihantar oleh seorang insan teramat agung ini. Katanya, kalau kamu mahu saya hantar. Maka bersetujulah perempuan itu dihantar untuk tidak dimarah oleh majikannya. Sampai ke rumah majikan, baginda Rasulullah mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang ada di dalam rumah teruja, terkejut dengan suara yang sentiasa didengar oleh mereka, yang tidak pernah suara ini ditandingi oleh mana-mana suara lain yang menyerupainya. Suara yang selalu dikenal oleh sahabat, suara Nabi SAW. Keluarga yang ada dalam rumah itu teruja, terkejut dan menjawab salam, namun diperlahankan jawaban salam itu karena mereka mengetahui kalau Nabi datang dan mengucapkan salam akan diulang 3 kali. Bila tidak ada jawaban, tuan rumah tidak menjawab salam dengan kuat, mengharapkan agar supaya diulang 3 kali untuk mendapatkan keberkatan daripada salamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada salam yang ketiga diangkat jawaban dengan suara yang keras dan menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, ya Rasulullah, apa hajat engkau datang? Kenapa tidak engkau perintahkan orang datang ke tempat kami untuk kami datang kepada engkau dan memenuhi keinginanmu? Kata baginda Rasulullah, saya datang untuk memberikan syafaat kepada hamba sahaya kamu ini yang lambat balik ke rumah, untuk kamu tidak memarahi kepadanya. Katanya, ya Rasulullah, kamu datang untuk itu sahaja ke? Katanya, ya, saya datang untuk itu sahaja. Kata tuan rumah, ya Rasulullah, karena keberkatan engkau datang ke tempat kami dan salam, karena hamba sahaya ini, aku bebaskan hamba sahaya ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dibebaskan oleh tuan rumah karena berkat hamba sahaya tadi. Nabi datang ke rumah majikan tersebut dan mengucapkan salam, merasa teruja dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang perlu kita ambil di sini adalah bagaimana Nabi menjaga perasaan orang yang sedih. Bagaimana Nabi mengambil hati menghibur orang yang berada dalam keadaan kesusahan. Bagaimana Nabi mempunyai sifat tawadhu, merendah, melayan kepada orang yang sedang berada dalam kesusahan. Demikianlah yang diperintahkan oleh Allah kepada beliau, wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan sayapmu, tawadhu'lah kamu kepada pengikut-pengikut kamu wahai Rasulullah daripada kalangan orang-orang yang beriman. Kita mesti meneladani akhlak tawadhu dengan sesiapapun kita berinteraksi, apapun kedudukan yang ada pada kita, untuk kita dapat mengambil hikmah pada perayaan Maulidur Rasul pada malam hari ini, akhlak at-tawadhu. Adapun yang kedua, daripada hikmah yang menjadi cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam berdakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Didahulukan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala karena ia mengajak kita untuk berfikir. Hikmah adalah pemahaman, hikmah adalah sunnah, hikmah adalah wawasan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mendoakan kepada Abdullah bin Abbas supaya diberi sesuatu yang paling berharga dari Allah, Nabi minta agar supaya Allah beri kepada Abdullah bin Abbas hikmah. Allahumma allimhu al-hikmah. Ya Allah, ajarkan kepada beliau Abdullah bin Abbas al-hikmah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi oleh Allah hikmah, maka dia telah diberi oleh Allah kebaikan yang banyak.
Ini yang diminta oleh Nabi SAW untuk Abdullah bin Abbas, dan betapa bernilainya itu hikmah. Dengan demikian Allah pun suruh Nabi bila berdakwah menggunakan hikmah, kemudian nasihat, dan kemudian dengan berdialog yang terbaik. Datang seseorang kepada baginda Rasulullah SAW bertanya atau meminta kepada baginda Rasulullah satu pemberian dengan cara yang tidak sopan, menarik selendang Nabi daripada belakang sampai memerah leher baginda Rasulullah. Kemudian kata lelaki itu mengatakan, a'tini min malillahi la min mali abika wala ummik. Berikan kepada aku pemberian harta bukan milik ayah dan ibu kamu. Kata Badui itu, caranya kasar, tidak sopan. Dalam berdakwah kita perlu hikmah. Dalam berdakwah kita perlu menahan emosi. Dalam kita berkata, tidak boleh emosi mengawal kepada perasaan sehingga yang terkeluar kata-kata adalah bermotifkan dengan emosi atau marah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau kamu kasar dalam tutur kata dan keras hati kamu wahai Rasulullah Muhammad, mereka yang kau nak berdakwah kepada mereka akan lari daripada engkau. Sifat Nabi bukan menyebabkan orang lari daripadanya. Sifat Nabi ingin menawan hati orang supaya terpikat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Nabi pada tutur kata agar supaya tidak menyebabkan orang lain lari daripada kebenaran. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, mengambil janji dan sumpah kepada Bani Israel. Salah satu kandungan janji dan sumpah, wa qulu linnasi husna. Berkatalah kamu kepada manusia itu dengan kata-kata yang baik. Nabi itu menilai pada kata-katanya, tidak mahu mengeluarkan kata-kata yang menggores perasaan orang lain. Seorang Yahudi lalu di hadapan Rasulullah mengatakan, Assalamualaikum, kematian untuk kamu, bukan assalamu, assamu. Didengar oleh Nabi dan Siti Aisyah. Siti Aisyah tak dapat kawal marahnya, dimaki oleh Siti Aisyah. Kata baginda Rasulullah, wahai Aisyah, kamu jangan berkata begitu, jangan maki-maki kepada dia. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, kamu tak dengar apa dia kata? Katanya, ya aku dengar. Aku jawab kepada dia, waalaikum, untuk kamu juga. Demikian, hanya satu kalimat saja keluar daripada Nabi SAW. Mengukur kata-katanya. Badui tadi itu yang meminta dengan kasar, baginda Rasulullah mengatakan, tunggu, saya akan beri kepada kamu. Sahabat yang lain tengah marah dengan Badui tersebut. Nabi berikan kepada Badui apa yang diminta. Lalu ditanya, cukupkah pemberian aku? Adakah kamu puas hati dengan pemberian ini? Mana ada orang beri kepada orang lain lalu ditanya yang diberi puas hati atau tidak? Kecuali beliau tanya kepada lelaki yang sudah cara mintanya pun tidak sopan, cukup atau tidak. Maka dia mengatakan, pemberian ini sangat sedikit sekali. Katanya, maka baginda balik ke rumahnya, diambil apa yang ada di rumahnya, diberikan kepada dia sampai dia puas hati. Kata baginda Rasulullah, wahai saudara Arab, kamu tadi ketika meminta kepada saya dengan cara kamu, sahabat-sahabat saya tak senang hati dengan sikap kamu. Sekarang kamu sudah puas hati dengan pemberian saya. Kamu beritahu kepada sahabat-sahabat saya kalau kamu senang supaya mereka tidak marah kepada kamu. Ya salam, bagaimana Nabi ini mahu mendamaikan sahabat yang sedang marah kepada Badui ini karena ingin membela Nabi, supaya kemarahan mereka itu tidak berkekalan kepada si Badui ini. Justru Nabi yang ingin mendamaikan si Badui yang kurang sopan supaya tidak dimarah oleh sahabat-sahabatnya, untuk memberitahukan kepada mereka supaya reda kemarahan sahabat. Kembali lagi kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Tadi saya sebelum datang kemari, orang yang paling saya tak suka adalah orang ini, yakni Rasulullah. Negeri yang paling saya tak suka adalah negeri ini, Madinah. Tapi sekarang setelah dia sikap kepada saya begini, saya suka kepada dia, yakni Rasulullah, dan suka kepada negeri Madinah. Bukan hanya nabinya disukai, termasuk kotanya yang didiami oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian lelaki itu pergi. Di sini Nabi berbicara kepada sahabat tentang hikmah. Katanya, mathali wa mathalu hadzal rajul. Perumpamaan saya dengan lelaki ini adalah umpama seorang yang punya onta dan ontanya mengamuk. Setiap orang mendekati menenangkan, onta itu makin mengamuk. Sehingga tuan empunya onta datang,
dan tahu cara menenangkan onta, didekati onta itu dengan dibawa makan oleh tuan empunyanya, sehingga tenanglah onta itu, dan makan daripada makanan yang dibawa oleh tuan empunya onta, sehingga dinaiki oleh tuannya dan berjalan, ontanya selamat, tuan punya onta selamat, lelaki yang ada di sekeliling yang akan menenangkan onta pun juga selamat. Katanya saya dengan lelaki itu seperti onta dan tuan punya onta. Kalau saya biarkan kamu mengambilkan tindakan kepada lelaki itu sampai memudaratkan, maka dia boleh masuk neraka disebabkan oleh kerana tidak sopan kepada Nabi SAW. Namun Nabi menyelamatkan lelaki itu dan menyelamatkan sahabat daripada melakukan perbuatan jenayah kepada lelaki tersebut. Hikmah yang diambil oleh Nabi dalam berdakwah menyelamatkan semua. Demikian hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun rahmatan lil alamin ya Rasulullah, maka tidak ada kata-kata yang terungkap untuk dapat menjelaskan bagaimana luasnya rahmat beliau. Siti Aisyah satu hari menceritakan, satu hari baginda menceritakan tentang rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya Siti Aisyah menceritakan, satu hari baginda Rasulullah berdoa, Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma asarrat wa ma alanat. Ya Allah, ampunkan doa Aisyah yang terdahulu dan yang akan datang, yang nampak dan yang tidak nampak. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gembira Siti Aisyah dengan doa yang luar biasa. Kata baginda Rasulullah, asarurti ya Aisyah, hai Aisyah, kamu gembira dengan doa tadi? Katanya, ya Rasulullah, bagaimana saya tak gembira dengan doa yang cukup istimewa tadi, pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi permintaan setiap orang. Bukan hanya permintaan setiap orang, tapi kali ini lebih istimewa karena yang memintakan ampun itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau Rasulullah yang memintakan ampun confirm akan diterima oleh Allah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwaban rahima. Kalau mereka berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, kemudian datang kepada engkau wahai Rasulullah Muhammad, lalu minta ampun kepada Allah, lalu dimintakan ampun oleh Rasulullah, maka yang zalim tadi akan mendapati Allah Maha menerima taubat dan mengampunkan. Demikian ayat dalam Al-Quran. Siti Aisyah gembira karena mendoakan untuk diberi pengampunan, adalah yang mendoakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasulullah, asarurti ya Aisyah, engkau gembira wahai Aisyah. Katanya, bagaimana aku tidak gembira wahai Rasulullah dengan doa sehebat ini? Katanya, itu doa saya setiap malam untuk umatku. Ya salam, setiap malam, ya Allah ampunkan dosa umatku yang terdahulu yang akan datang, yang terang dan yang nampak. Dimintakan ampun oleh Nabi SAW. Hikmah yang perlu kita ambil, rahmatnya beliau kepada umatnya, ingatannya beliau kepada umatnya, perhatian beliau kepada umatnya. Ianya memberi satu inspirasi kepada kita. Sejauh mana kita memerhati kepada beliau, sejauh mana kita menghayati kehidupan beliau, sejauh mana kita juga menghayati akhlak dan tauladan yang beliau minta kepada kita untuk kita melakukan apa yang telah diamanahkan oleh beliau kepada kita. Hadirin hadirat, sepanjang masa inilah baginda Rasulullah memperjuangkan akhlak dan juga rahmah kepada semua umat manusia, baik itu kalangan manusia, jin dan binatang, sehingga akhir hayat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam keadaan beliau lemah, dalam keadaan beliau sakit, dalam keadaan beliau ditemani dua orang untuk menyampaikan sesuatu. Katanya, Al-Imam Tabrani meriwayatkan dalam hadis, pada saat-saat kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara sahabat sedang berkumpul semua, lalu bertanya, siapa di antara kamu yang pernah saya zalimi untuk datang kepada saya hari ini dan mengambil haknya sebelum saya berjumpa dengan Allah? Tidak mahu membawa dosa kepada orang, tidak mahu berbuat zalim pada orang yang akan ditanggung nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kamu yang merasa aku zalimi, ambil haknya daripada aku sekarang? Salah seorang bangkit, ya Rasulullah, kamu pernah dahulu menggunakan tongkat kamu tikam saya ketika meluruskan saf dalam peperangan, dan itu adalah menyakitkan kepada saya. Hari ini saya tuntut untuk saya balas dan qisas kepada kamu.
Sahabat semuanya marah kepada lelaki itu. Macam mana kamu ada perasaan, ada hati nak balas kepada Nabi SAW? Katanya ini peluang untuk balas kepada Nabi, saya akan balas juga. Nabi yang offer sendiri. Maka kata baginda Rasulullah, ambilkan tongkatnya. Diberikan tongkat Nabi kepada lelaki itu. Kata lelaki itu mengatakan, ya Rasulullah, dahulu masa engkau gunakan tongkat untuk tusuk perut saya, masa itu tongkat itu kena terus kepada kulit perut saya. Engkau sekarang pakai baju, angkat sedikit pakaianmu untuk aku kenakan tongkat itu kepada kulitmu juga. Bikin marah juga kepada sahabat. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, jangan balas kepada Nabi, balas kepada saya. Cucu Nabi Hasan dan Husain mengatakan, balas kepada, semuanya mengorbankan dirinya untuk digantikan. Tapi kata lelaki itu, tak nak, aku nak Rasulullah SAW. Diangkat pakaiannya, nampak kulit perutnya, langsung didekap oleh sahabat itu sampai tersentuh wajahnya dengan kulit Nabi SAW sekuat-kuatnya dekapan. Kata baginda Rasulullah, engkau nak qisas atau engkau nak maafkan? Ditanya oleh Nabi SAW, ya Rasulullah, aku maafkan, aku maafkan, aku maafkan. Demikian saya hanya ingin terakhir perpisahan saya dengan engkau, bersentuhan kulit saya dengan kulit engkau. Demikian sahabat itu menceritakan bagaimana ta'zimnya kepada Nabi. Tak lama daripada masa-masa itu, baginda Rasulullah SAW pada sakitnya kembali ke rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan berpesan, as-salah wa ma malakat aimanukum, jaga salat dan juga hak hamba sahaya kamu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, malam ini malam 12 Rabiul Awal bertepatan dengan malam Isnin. Nabi lahir 12 Rabiul Awal, juga malam Isnin. Kebetulan yang ianya bagi Allah Subhanahu Wa Taala ada satu tambahan rahmat bagi kita di Malaysia untuk mendapatkan rahmat keberkatan pada malam 12 Rabiul Awal bertepatan dengan malam Isnin. Itu adalah merupakan hari kelahiran Rasulullah, harinya sama dan juga tanggalnya pun sama, juga bersempena dengan hari Malaysia yang ia adalah merupakan satu rahmat diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ianya bukan hanya satu kebetulan, tetapi ia sebagai satu inayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, perhatian kepada kita semua dan juga kepada rakyat Malaysia dan juga kepada negara Malaysia yang sedang meraihkan Hari Malaysia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati negara kita ya rabbal alamin. Dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Kalau mereka diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanggung jawab mendirikan salat, menunaikan zakat dan juga mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Mudah-mudahan pada malam istimewa ini, di hari yang istimewa ini, Allah Subhanahu Wa Taala curahkan rahmat sebesar-besarnya kepada kita untuk meneladani akhlak Nabi SAW dan menghayati hikmah Nabi Muhammad SAW dalam pergaulan kita dengan keluarga, dengan jiran, dengan teman, dan juga dalam perniagaan serta dalam apapun kegiatan kita ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati kepada semua yang hadir dan kehadiran para pemimpin yang hadir bersama dengan kita, yang amat berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, dan juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Naim, dan juga Timbalan Menteri dan semua yang hadir, Datuk Ajib saya ingat tadi ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, Datuk Anhar ada bersama dengan kita daripada Sabah pun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehadiran mereka menambahkan lagi keberkatan kepada kita ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.